Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 5 Mac 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Memulakan berita dengan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit yang disalurkan kerajaan negeri bagi membantu menyelesaikan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN pelajar Sarawak akan berpandukan kepada proses Yayasan Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, Yayasan Sarawak telah dilantik untuk menyelaras inisiatif tersebut memandangkan mereka juga memberikan pinjaman kepada pelajar dan menerima bayaran balik hutang pelajar. Tambah beliau, ini bagi mengelak daripada berlakunya percanggahan syarat bayaran balik antara pelajar di bawah PTPTN dan Yayasan Sarawak. Telah mengambil keputusan agensi yang menyelaraskan ini ialah Yayasan Sarawak supaya dasarnya adalah dasar yang lebih konsisten. Dan dengan adanya kerjasama begini, I think kita boleh menyelesaikan apa juga outstanding issue yang ada yang dihadapi oleh pelajar-pelajar anak Sarawak yang berhutang dengan PTPTN. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pertukaran memorandum persefahaman antara Yayasan Sarawak dan PTPTN di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Pertukaran memorandum persefahaman dan penyerahan cek itu dilakukan oleh pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang bersama Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid disaksikan Ketua Menteri. Menerusi kerjasama tersebut, Ketua Menteri menyifatkan ia dapat menyelesaikan permasalahan tunggakan hutang anak Sarawak dengan PTPTN. Seterusnya mengenai vaksin COVID-19 untuk keperluan petugas-petugas Barisan Hadapan di wilayah utara merangkumi Bintulu, Miri dan Limbang yang telah tiba di Miri pada Khamis. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan medianya pada Jumaat memberitahu penghantaran vaksin COVID-19 melalui jalan darat dari Kuching ke Miri itu telah diterima Pegawai Farmasi Bahagian Miri, Ilin Yi Zeshin, disaksikan beberapa ahli jawatankuasa JPBB Miri. Dalam pada itu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak menggesa orang ramai untuk mendaftar vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Selain itu, jelasnya orang ramai juga boleh mendaftar melalui 4 saluran berikut pada waktu pejabat. Berikut pula, projek tebingan Sungai Batang Lupa Tapak Pesta Benak yang bernilai 12 juta ringgit dijangka akan melonjakkan industri pelancongan sekaligus meningkatkan pendapatan peniaga dan pengusaha. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis baru-baru ini telah turun padang bagi melihat sendiri keadaan projek yang kini sedang dilaksanakan. Beliau mengambil kira isu-isu yang timbul dalam tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memberi kesukaran sepanjang proses pembinaannya, terutamanya masalah kekurangan tenaga kerja. Sehubungan dengan itu, beliau telah dimaklumkan Extension of Time EOT oleh kontraktor yang mana jangkaan tarikh baru untuk menyiapkan projek itu adalah pada bulan Mei 2021. Selanjutnya di Dun Simunjan. Semua kawasan akan diliputi dengan akses internet menjelang tahun 2022. Adun Simunjan Auladris berkata, usaha tersebut adalah direalisasikan menerusi inisiatif projek pembangunan menara telekomunikasi yang dibangunkan Lembaga Multimedia Sarawak SMA. Menurutnya, semasa taklimat pembangunan projek telekomunikasi di Pejabat Daerah Simunjan pada Khamis, selain SMA, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga membantu dalam membangunkan menara di kawasan berkenaan. Seperti yang kita masa taklimat tadi, di mana pada tahun 2022, N25 Simunjan akan boleh dikatakan 100% menikmati akses internet yang baik. Sementara itu, Timbalan Pengurus Besar SMA Hamad Lan Hamdan memberitahu pihak SMA akan melakukan kerja-kerja pembinaan menara telekomunikasi secara 2 fasa. SMA akan melakukan
dalam berperingkat dalam dua fasa. Dalam fasa pertama, SMA akan membina 12 struktur menara yang akan siap dalam tahun 2021. Dan dalam fasa kedua, SMA akan juga menyiapkan dalam 13 struktur menara. Selain daripada struktur menara daripada SMA, MCMC akan membina lebih kurang 14 buah menara. Dengan itu, capaian liputan internet baik input internet dengan mobile untuk seluruh daerah Simujan adalah lebih kurang 65% dengan berdasarkan keluasan daerah Simujan. Manakala di Tubau, penduduk di kawasan itu tidak terkecuali untuk menikmati kemudahan bekalan air bersih dan terawat. Menurut Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak bertungkus lumus menyiapkan projek bekalan air bersih di kawasan itu. Untuk itu, beliau berharap agar penggunaannya dapat dimanfaatkan dengan berhemah dan sempurna. Tambahnya, membekalkan air bersih bukanlah satu hal yang mudah kerana perlu melakukan kajian dari segi keadaan geografi sesuatu kawasan, saiz paip serta lokasi muka sauk water intake dan punca air. Di Samarahan pula, penduduk di Taman Univista memohon kepada pihak berwajib bagi membina parit konkrit dan menambah 4 bog culvert di kawasan depan Bank RHB UNESCO Samarahan bagi mengatasi masalah banjir kilat yang sering melanda kawasan berkenaan. Pengerusi Ahli Jawatankuasa Komuniti Taman Univista, Boniface Lembang berkata, mereka turut mencadangkan agar pihak berkaitan membuka balik bog culvert di depan kawasan stesen minyak Petronas Samarahan Expressway bagi mengatasi masalah tersebut. Ini kerana ujarnya banjir kilat sering melanda kawasan Taman Univista setiap kali hujan lebat berterusan, dipercayai akibat masalah sistem perparitan. Jadi dalam permohonan kami ini, kami yang pertama untuk membina parit konkrit di depan lorong ini yang di mana setiap kali banjir berlaku, setiap kali hujan berlaku, banjir akan datang. Jadi kedua, untuk menambahkan box culvert yang ada sekarang lah. Okey, jadi box culvert yang ada sekarang hanya dua ini telah digunakan semenjak daripada 12 tahun yang lepas. Jadi bila bertambah lagi penduduk, maksudnya tadi, umpama 2 hidung tidak dapat menampung beribu-ribu penduduk. Jadi semua kertas kerja ini kita telah letakkan dalam kertas kerja ini. Jadi yang ketiga, ada satu box culvert yang sepatutnya sudah dibina di sana, tetapi sudah ditutup. Jadi kami minta box culvert sana dibuka balik. Semasa ditemui ketika melakukan tinjauan di sekitar kawasan Taman Univista pada Jumaat, beliau memohon agar Majlis Perbandaran Kota Samarahan dapat menyelesaikan masalah berkenaan. Perkara tersebut juga telah dimaklumkan kepada Pegawai Khas Ahli Parlimen Kota Samarahan dan Pegawai Khas Adun Setakan. Pada 19 Februari lepas, penduduk Taman Univista telah dilanda banjir kilat sehingga menyebabkan kerosakan harta benda. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.